Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Alhamdulillah. Nama Muhammad Talha bin Ajmain, merupakan pelajar PhD di Fakulti Social Science and Humanities di UTM, Universiti Teknologi Malaysia. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk di dalam Conference Global Multidisciplinary Conference on Social Science, Education and Technology 2021 berkenaan dengan pembinaan individu berdasarkan falsafah rukun Islam. Jadi kita akan tengoklah sebenarnya rukun Islam dia akan melahirkan apa di akhirnya. Baik, kalau boleh kita tengok secara umum sahaja abstrak kepada kajian kertas kerja ini, iaitu membawa kepada falsafah rukun Islam yang sebenarnya dia tak akan terpisah antara iman dengan ihsan yang akan membawakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita akan lebih banyak menekankan fokus kepada penyelesaian kepada masalah di dunia, iaitu berlaku kebejahatan sosial, berpunca daripada kefahaman rukun Islam yang tidak membumi. Kerana apa? Kerana dia sangat berkait dengan tugas tujuan hidup tatkala dia faham rukun Islam, iaitu dia buat tugas abid, tugas khalifah ataupun mendakwahi orang. Dan semua ini sebenarnya rukun Islam tersebut, di dalam Islam kita ada syahadah, solat, puasa, zakat dan haji, nampak seperti dia memberikan kesan kepada perubahan individu. Sebenarnya daripada individu ini, pelaksanaan falsafah rukun Islam ni akan mengubah lepas itu kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada sebuah negara yang makmur. Ini ditunjukkan berdasarkan daripada sirah Rasulullah SAW. Jadi kita akan tengok insya-Allah pada kajian kertas kerja ini. Juga kajian ini menggunakan kajian metod kualitatif, iaitu fokus kepada keperpustakaan dan juga bahan-bahan ilmiah. Jadi kita akan tengok hari ini konsep falsafah rukun Islam terhadap kesan pada individu tersebut. Mari kita memulakan dengan melihat pengenalan kepada kertas kerja yang saya bentangkan ini. Saya mulakan dengan membawa satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis Imam Nawawi, hadis Arba'in, yang merupakan hadis yang kedua. Dicerita dalam hadis tersebut berkenaan dengan 3 perkara. Pertama, Islam, iman dan ihsan. Di dalam ini, 3 perkara ini akhirnya dia akan memberikan kesan. Hadis tersebut panjang. Bahagian kedua tu tentang hari akhirat. Kesan daripada 3 inilah yang akan membawakan kesan kepada kehidupan hari akhirat dia. Dan ini sebenarnya, inilah yang dimaksudkan dengan ad-din. Kerana di hujung hadis Imam Nawawi yang kedua ini, malaikat Jibril datang tersebut. Umar Al-Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diajar?" Maka Rasulullah SAW menjawab, ad-din. Ad-din ini apa? Dia bukan sekadar berkenaan dengan agama ataupun berkenaan dengan kehidupan, tetapi dia adalah keseluruhan kehidupan kita. Keseluruhan kehidupan kita dia tidak akan terpisah 3 benda ni. Islam, iman dan ihsan. Terhadap falsafah rukun Islam itu sendiri. Baik, setelah kita tengok sebenarnya Islam ini berkait antara iman dan juga ihsan, kita lihat juga apa sebenarnya makna definisi Islam itu sendiri berdasarkan ayat Al-Quran. Supaya kita lebih jelas, sebenarnya makna Islam dia mendatangkan beberapa makna yang berdasarkan situasi kesesuaiannya. Misalnya, ayat Al-Quran biasa makna Islam adalah agama, sejahtera. Tetapi dalam surah An-Nisa ayat 125, Islam itu membawa maksud tunduk. Apa maknanya? Maknanya Islam itu dia perlu dibuat. Dia tak boleh nak kata saya Islam, tetapi akhirnya saya tidak melaksanakan perintah-perintah yang Islam suruh. Tak boleh, dia kena tunjukkan. We need to prove when we declare we are a Muslim. So itulah maknanya. Kita kena buat, kena tunjuk. Kedua, dalam surah Ali Imran ayat 83, Islam itu membawa makna serah diri. Apa maksud serah diri? Seperti mana seorang yang menyerahkan dirinya untuk menjadi tawanan.
So dia kena serahkan lah. Kalau kata A, dia kena buat A. Buat B, kena buat B. Walaupun terpaksa. Misalnya kalau ada raja yang menyuruh kepada rakyat ni untuk nak buat sesuatu, walaupun rakyat tersebut tak suka, dia kena buat. Apatah lagi Allah ataupun Islam itu sendiri ada disiplinnya, itu maknanya kita kena buat walaupun kita tidak suka. Yang sebenarnya baik untuk diri kita. Islam yang ketiga maknanya adalah suci dan bersih. Berdasarkan surah Asy-Syu'ara ayat ke-89. Itulah maksud Islam. Benda yang baik, benda yang akan memberikan kesan kebaikan dunia dan juga akhirat. Islam juga membawa maksud sejahtera. Mungkin makna kalau kita lihat tak okey, tapi sebenarnya ia sangat baik untuk kita. Dan yang kelima, Islam membawa maksud perdamaian. Islam inginkan perdamaian. Tiada apa-apa yang diharapkan melainkan perdamaian. Mari kita lihat rukun Islam satu persatu. Bila merujuk kepada individu, solat dalam Al-Quran Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk nak cegah kemungkaran, itu individu. Zakat pula nak tarik daripada perasaan tamak kepada dunia. Bila kita bagi, keluarkan duit, keluarkan harta. Haji pula semua benda yang kita akan lakukan, start daripada kumpul duit, daftar, perjalanan di sana sampailah proses nak balik. Dia benda yang sangat sulit. Sebab itulah haji perlukan bekalan. Puasa pula dia adalah nak menahan diri daripada hawa nafsu. Sebab itulah kalau kita nak buat maksiat ataupun cenderung kepada nafsu ketika itu bergejolak, maka dalam Islam disarankan supaya berpuasa untuk nak mengekang. Itu dari sudut individu. Kesan daripada sudut individu, mari kita tengok pula bagaimana kesan kepada masyarakat. Solat itu di dalam Islam ianya mendatangkan makna yang kena berjemaah. Itu lebih afdal. Itu lebih baik. Kalau solat di rumah bagi lelaki, dengan solat di masjid, kita kena solat di masjid. Maknanya hidup. Kalau faham makna falsafah solat, solat meminta hidup dengan masyarakat. Zakat pula, kita ada harta, kita nak bagi kepada orang untuk nak hidup dengan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat. Kemudian haji adalah conference international seperti sekarang ini. Cuma bezanya, conference international di musim haji bagi seorang Muslim itu, kita akan kumpul semua untuk nak saling mengenal, bertukar fikiran, walaupun tidak pernah kenal. Dan kita akan jumpa dengan orang lagi, semua serata dunia. Bahkan puasa, kita memang ada solat tarawih yang berjemaah ramai-ramai. Berbuka puasa sama-sama. Bila ada masak yang bau tersebut, kalau kita masak, jiran boleh perasan, kita sepatutnya kena bagi kepada jiran. Maknanya apa? Hidup bermasyarakat. Rukun Islam falsafahnya itulah dia sebenarnya. Dia bukan sekadar individu. Bila faham lebih baik itu, sebenarnya dia akan bawa perubahan kepada masyarakat. Masyarakat bila ramai-ramai buat begitu, dia akan bagi kesan kepada sebuah negara. Negara kalau jadi contoh, negara lain akan ikut, yang akan membawa kepada sebuah contoh kepada satu empire pula, ataupun Nusantara yang lebih besar. Itulah kalau kita tengok kesan falsafah pelaksanaan Islam berdasarkan Al-Quran. Baik, mari kita lihat hubungan antara tiga-tiga ini. Iman, ihsan terhadap Islam itu sendiri. Sebab itu ada ayat Al-Quran, surah Ibrahim, ayat ke-24 sampai 26, dia menceritakan tentang satu analogi yang Allah nak bagi. Analogi apa? Analogi ini. Bila iman itu dikuat ke dalam, ataupun kata lain dia, iman itu adalah benda yang dalaman, akidah. Kuat, akarnya menghunjam kukuh ke bawah tu, dia akan mencengkam kuat, dia akan menghasilkan pokok yang kuat, yang tebal, yang besar, yang naik tinggi. Itulah Islam. Kalau kuat kita punya dalaman, misalnya kita hari ini boleh nak solat, tapi kalau iman tak kuat, kita tak akan solat. Ataupun kita dah solat tapi kita tak ada usaha nak khusyuk, dia tak jadi juga. Iman kena kuat untuk nak menolak pelaksanaan Islam lebih kuat. So bila Islam mula naik lagi kuat, maka akan lahirnya ihsan. Ihsan ni apa? Benda yang spontan. Orang akan nampak pokok yang ada buah lah. Waktu dia kecil orang tak nampak. Bila dah besar orang akan nampak. Lagi kuat iman Islam akan menghasilkan ihsan. Dia saling berkait. Saling berkait. Sebab tu kita kena saling menguatkan antara perhubungan iman, Islam dan ihsan. Bila faham konsep ini, inilah maknanya falsafah rukun Islam yang akan diperlihatkan. Maka sebagai penutup,
Muslim yang syumul akan menggambarkan rukun Islam tersebut di dalam hidupnya. Orang akan nampak walaupun dia tidak minta. Itulah maksud rukun Islam. Akan memperlihatkan hidupnya kepada dirinya dan akan dilihat oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana bila faham Islam, dia tidak akan terpisah. Islam kita di tempat kerja seorang Islam, di rumah seorang Islam, duduk dengan keluarga mertua orang Islam, duduk dengan kawan-kawan, kita hidup dengan Islam. Bila nampak Islam di mana-mana, maka sebenarnya Islam telah terkumpul pada individu. Dia akan membentuk sebuah keluarga yang melaksanakan falsafah-falsafah Islam. Keluarga ini akan berkumpul misalnya, pergi ke masjid, orang akan nampak akhirnya masjid tersebut ramai dengan keluarga-keluarga Islam. Ini sebuah masyarakat Islam. Daripada masjid-masjid yang terkumpul ini, di mana-mana saja masuk waktu solat, semua akan solat. Nampak orang susah, semua akan keluarkan zakat untuk nak bantu. Dan bila orang nampak, semua akan bergerak. Ini adalah negara yang sangat hebat. Maka itulah falsafah rukun Islam yang sebenarnya kita harus ketengahkan bermula dengan individu, iaitu diri kita dahulu. Wallahu'alam, mudah-mudahan pembentangan dan kertas kerja ini mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.